Baik, kita kembali dalam Selamat Pagi Malaysia untuk tajuk ataupun topik fail syariah ni. Saya teringat satu lirik lagu ya. Dibiarkan begitu saja, terikat namun tak bertali. Wow. Tapi yang kali ini kita nak cerita tentang gantung tu tak bertali. Gantung tak bertali sebab dalam mana-mana perkahwinan pun tentunya nak sampai ke akhir hayat. Tapi kalau ada masalah itu berlaku, kadang-kadang tu isteri terabai disebabkan suami ni tak nak lepaskan isteri, tak apa, dia tak nak bagi isteri bahagia. Akhirnya gantung tak bertali. Itu satu daripada situasi lah. Jadi untuk kita panjangkan lagi, kita kembangkan lagi topik dalam fail syariah ini, kita bersama-sama dengan tetamu kita macam biasa. Kita ada Tuan Fasruddin Yusof, peguam syari'i kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tuan. Ya. Hari ini image lain sikit ya. Okey. Bukan lain, sama Sama cuma je. kadang-kadang Image Tak berbeza, serupa. orangnya tetap sama. orang sama. Okey, baik. Kita cerita tentang gantung tak bertali ni. Ya. Bukan satu, kita kata metafora pelambangan kepada sebuah hubungan yang mana suami itu masih dalam ikatan dengan isteri tetapi tidak mengamalkan ataupun tidak meneruskan hubungan seperti suami isteri. Mungkin duduk berjauhan ataupun meninggalkan isterinya itu, ataupun dalam keadaan yang sudah tidak ada lagi rasa cinta atau bibit-bibit cinta itu. Adakah keadaan-keadaan seperti ini yang banyak didengari, yang mana apakah sebenarnya yang boleh kita lakukan apabila kita mendengar masalah-masalah seperti ini, Tuan? Terima kasih ya Ismail, Hani dan penonton semua kan. Kisah pasal gantung tak bertali ini seumpama sinetron yang asyik berulang-ulang daripada dulu sampai sekarang, tak pernah ada orang kata penghujungnya ya. Acap kali kita sentiasa dengar ya, dalam akhbar ke, dalam laman-laman sosial, dalam program-program sebegini. Banyak ya orang bertanya, mengadu, dia ada suami tapi suami itu atas nama aja, atas sijil nikah aja. Tak tahu di mana. Mungkin tahu tapi duduk bilik berbeza. Mungkin tahu tapi duduk di rumah berbeza. Nak kata datang menjenguk tu jauh sekali. Menghulurkan duit langsung tidak sama sekali kan. Itulah dalam keadaan senario yang biasa dihadapi oleh mana-mana isteri yang orang kata umpama lirik lagu tadi ya, bait-bait lagu yang Ismail cakap tadi. Boleh Ismail ulang balik mai? Nak nyanyi pun boleh. Tapi dalam nyanyian lah. Betul. Dia ibarat tergantung sepi lah orang kata. Ibarat tergantung sepi kan. Dalam keadaan begini ya, biasanya kita rasa simpati ya. Hakikatnya kepada mana-mana isteri, mana-mana wanita ni kan. Sebab orang perempuan ni, sebelum kita sentuh bab sedikit berkenaan dengan hak dari segi undang-undang ya, saya nak sentuh sikit dari segi psikologinya berdasarkan pengalaman saya juga ya, yang ada isteri. Saya faham ya, bila isteri kita ni jangan kata sehari, kalau dah duduk bersama tu dalam sejam dua, kalau kita tak tegur dia boleh rasa lain macam dah. Dia boleh rasa tak keruan, tak betul, tak fokus. Tapi bila dah ada, kita selalu bersembang, bertanya khabar, walaupun jauh telefon, maka dia punya hubungan tu makin akrab ya. Apatah lagi kalau kita ni jadi suami yang menunaikan tanggungjawab kan. Dari segi nafkahnya kita jaga, dari segi perbelanjaan harian kita jaga, anak-anak pun kita tak lupa, semua tu insya-Allah. Cuma ialah tak semua, kadang-kadang pokok tu, buah mangga ke, buah durian ke, buah rambutan ke, bukan semuanya akan masak ranum. Mungkin ada satu dua buah durian yang dipanggil di tempat saya mangkor. Mangkor ni maknanya kereh ya. Kereh. Ada yang busuk, tak semua kan. Jadi al-maklum mungkin ada di kalangan penonton pendengar ni yang menghadapi situasi begini. Jadi apa nak selesai ni macam mana? Daripada sehari, 2 hari, 3 hari bertahan, bersabar saja kan. Daripada kita ni sayang kat dia, tak kisahlah mungkin dia ada masalah, suami kita ni ada masalah kewangan, masalah perniagaan, banyak sangat hutang, tak apalah kita sabar, kita pun faham. Tapi langsung tak dijenguk-jenguk kan, tak tahu ke mana perginya kan. Daripada sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bertahun lamanya. Jadi apa kita nak buat? Kita pun ada juga kehidupan yang perlu diteruskan. Mungkin juga ada orang yang boleh mengambil tanggungjawab amanah menggantikan suami kita kan. Ada juga dalam keadaan begini. Jadi kita tak nak kita tersepit dan kita tak nak melakukan dosa. Jadi saya fikir ini antara perkara ataupun orang kata antara jalan-jalan yang boleh saya terangkan sedikit secara ringkaslah nanti ya. Jadi dalam keadaan begini, bagaimana dari segi hak nafkahnya, hak nafkah
nafkah anak, kemudian katakanlah dah cuba tuntut kepada adik-beradik suami kita ataupun mak ayah mertua kita, ya. Kita dah bagi tahu dah, abang ni tak tahu ke mana. Bila kita jumpa dengan adik-beradik, dengan suami kita, dengan mak ayah mentua kita pun, mereka pun tak tahu kan. Tapi kalau mereka menunaikan tanggungjawab, mereka faham, mereka akan bantu dari segi kewangan. Mungkin dari segi kewangan tak ada masalah sebab adik-beradik ipar kita dengan mak mertua kita bertanggungjawab mengambil alih tugasan ayah ataupun suami kita. Tapi kita pun ada hati, ada perasaan yang perlu dijaga. Jadi apa pilihannya? Pilihannya kalau dalam keadaan begini, insya-Allah lah, jangan ragu-ragu, pergi ke mahkamah syariah, dapatkan khidmat nasihat, ya. Di sana ada nasihatnya. Ada orang boleh bagi tahu, ceritakan apa senario yang berlaku. Kebiasaannya, ya, ada 2 permohonan yang boleh dilakukan oleh puan-puan, ya, kalau dalam keadaan begini. Nombor 1 dipanggil fasah. Permohonan fasah untuk memutuskan ataupun membubarkan perkahwinan tu. Yang kedua, boleh mohon cerai secara cerai taklid. Cerai taklid ni biasanya apabila suami itu ingkar terhadap janji yang dia dah buat masa dia lafaz akad nikah dulu kan, ya. Bila kita akad nikah ni, ya, para suami ni ingat lagi, ya, walaupun dah 20 tahun 30 tahun nikah, insya-Allah kita akan ingat. Kalau kita tak ingat, kita tengoklah pula sejauh nikah tu. Kat sejauh nikah tu ada tulis, ya. Kalau kita mengabaikan isteri kita dengan tak memberi nafkah sekian waktu, sekian tempoh, ya. Ada yang kata 3 bulan, ada 4 bulan hijriah. Lepas tu tak bagi langsung, kita memudaratkan dan dia mengadu pula kepada hakim, boleh jatuh talak. Ini antara perkara yang boleh dibuat oleh para isteri dan juga wanita-wanita yang mengalami keadaan sebegini, ya. Mak Eng dan juga Hani. Baik, dalam masa yang sama kita buka talian pada anda kalau nak berhubungan kami, nak bertanyakan soalan kepada Tuan Fasah, silakan. Difahamkan sudah ada pemanggil di talian, ya. Hello. Okey, hello. Assalamualaikum. Erin. Hello, Erin, ya, teruskan. Hello. Ya. Saya daripada JP. Ya, saya. Saya nak tanya, saya duduk satu rumah lagi dengan suami saya. Tapi suami saya tak pernah ambil kisah saya dan saya pun bertahan demi anak. So, apa pendapat Ustaz? Apa pendapat Encik pasal bila kami berWhatsApp hanya untuk, dia takkan balas tapi hanya untuk anak dia. Jadi makan saya, pakaian saya, daripada segi emosi saya, daripada segi zahir batin memang tak ada langsung. Dah berapa lama ni Puan Erin? Dah kira 9 tahun lebih lah. Oh, 9 tahun. 9 tahun begitu, Okey. Lebih kurang macam tu lah, lebih 9 tahun lebih. So maknanya zahir batin lah memang tak ada lagi. Apa pendapat Encik? Maksudnya mungkin dari segi sebagai lah, kalau kita sebagai seorang Islam dan juga sebagai seorang suami, itu adakah saya patut teruskan ataupun setakat ni saja? Saya cuma bertanya. Terima kasih. Baik, sampai. Baik. Ya, betul kan, Erin, ya. 9 tahun. 9 tahun duduk serumah tapi bilik asing-asing, macam orang asing, ya. Tak bertegur siapa. Tambah pula nafkah tu baik zahir dan batin langsung tidak diberi. Jadi mungkin apa yang diceritakan oleh Puan Erin ni sebenarnya ramai lagi, ya, yang mengalami masalah sebegini. Hakikatnya, ya, dalam perkara begini, ya, sebab dah 9 tahun, ya, dah lama, ya. Nasihat saya yang pertama adalah mungkin, ya, Puan Erin dah lakukan, ya. Cuma untuk semua, bila dalam keadaan sebegini, eloklah kita dapatkan pihak orang kata yang lebih dia hormati. Maknanya suami kita tu mungkin dia hormat ataupun dia takut dengan abang dia ke mak dia ke, kita mengadu, minta tolong nasihatkan suami kita ni. Untuk dia bukan orang kata tak boleh jadi suami kita, tetapi untuk dia melaksanakan tanggungjawab dia, jalankan amanah dia balik. Baik, andai kata proses tu dah dilakukan, ya. Jangan pula kita pergi serang dia, ya. Kita jangan serang dia, kan jadi kes lain pula, masuk hospital pula, jadi masuk kes polis pula, kan. Apa yang perlu dibuat adalah pergilah mengadu ke mahkamah, ya. Kadang-kadang, ya, bila kita mengadu ke mahkamah ataupun kita buat tuntutan di mahkamah, tak semestinya mahkamah ataupun hakim akan mengarahkan pihak-pihak ni terus jatuh fasah, disabitkan fasah, terus jatuh talak. Tidak, ya. Dalam keadaan begini, kalau ada ruang, ada peluang untuk perbaik, maksudnya mahkamah pun akan melorongkan pihak-pihak ni ke satu proses yang dinamakan suluh untuk berbincang dengan cara baik, ataupun akan melalui satu proses kaunseling, ya.
andai kata proses ini pun dah dilakukan oleh Puan Erin, maka dah tak ada pilihan. Puan Erin eloklah buat solat sunat istikharah ya. Dan juga minta petunjuk daripada Allah SWT. Apakah sepatutnya yang Puan Erin lakukan, dapatkan hidayah dari Allah, adakah meneruskan perkahwinan ini ataupun menamatkan. Sebab dah tak ada dah kasih sayang, dah tak ada rasa cinta, dah tak ada rasa belas ihsan, dah tak ada rasa saling hormat menghormati, dah langsung tidak menunaikan amanah dan tanggungjawab dari segi nafkah. Jadi jalan yang terbaik pada saya adalah untuk Puan Erin bawakan ataupun kemukakan permohonan ke mana-mana mahkamah syariah yang dekat di Johor lah ya. Maklumkan kepada mereka apa yang berlaku. Kadang-kadang bila kita dah maklum ni, bila suami kita dipanggil ke mahkamah, ada juga dalam keadaan yang saya lihat suami yang menangis, yang rasa menyesal, akhirnya dia menceritakan masalah dia, mungkin dia tak nak cerita dengan isteri, dia takut aib dan sebagainya. Dan dalam keadaan begitu, bila isteri faham, baik semula. Ya, baik. Terima kasih. Kita ada seorang lagi pemanggil sekarang ini. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, saya. Encik Amiruddin ya. Encik Amiruddin, mohon jauhkan dari Kaju TV boleh? Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz. Ya. Tuan Peguam. Ya, sila. Ya, silakan. Soalannya. Saya nak tanya lah, sebab selalu kita bincang mengenai yang dinusus, yang ditinggalkan isteri. Dan ni kalau sebaliknya, okey. Cik Amiruddin. Tapi bagaimana pula kalau isteri yang meninggalkan suami nusus? Okey. Baik, kita faham. Baik. Sudah faham ya? Okey. Baik. Baik, terima kasih. Silakan teruskan. Cik Amiruddin dia ranking daripada punya Pulau soalan Pinang tu. Ya. Macam kita bincang tadi. Macam mana kalau sebelum kita sebaliknya kan? mula bersiaran tadi ya. Memang sekarang ni saya nampak ada satu tak adalah trend, tapi ada juga dalam keadaan sekarang ini ramai juga kes yang mengadu oleh pihak suami ni yang mengatakan bahawa isteri dia yang meninggalkan dia. Maknanya menjauhkan diri daripada dia. Dia pun tak tahu apa puncanya. Dalam perkara begini kita tak bolehlah nak terus cop isteri kita tu dahaka ataupun nusyus. Nombor satu, elok kita selidik. Ya? Selidik kenapa dia meninggalkan rumah tanpa bagi tahu. Langsung terus pergi. Ingatkan pergi kursus, ingatkan pergi kerja. Rupa-rupanya langsung tak tahu ke mana. Ingatkan balik kampung, ingatkan balik rumah mak ayah dia. Bila semak-semak tak ada pula. Jadi tak tahu ke mana kan. Jadi elok kita dapatkan kepastian. Bila kita dah dapatkan kepastian, dah selidik apa puncanya, andai kata kalau dia punya tujuan dia larikan diri itu tidak ikut hukum syarak yang sebagaimana tidak dibenarkan. Semata-mata dia melarikan diri, menjauhkan diri, tak ada sebab langsung. Encik Amiruddin ni contohnya baik orangnya, tak pernah pukul isteri, tak pernah orang kata sampai memudaratkan isteri, tak ada pernah jadi kes polis kan. Macam pemanggil yang ataupun penonton yang lain. Jadi dalam keadaan begini tak ada apa-apa salah kenapa pergi. Jadi dalam keadaan begini bila dah selidik, dah semak, memang tidak ada salah di peringkat kita, dan bila kita dapat tahu mungkin dia sengaja ataupun dia ada pilihan lain, mungkin dia dah jatuh hati kepada lelaki lain dan sebagainya, maka bolehlah mengadu kepada mahkamah untuk dapatkan perintah supaya isteri itu kembali taat. Kalau dia tak taat, maka jatuhlah dipanggil nusyus tadi oleh hakim dan bolehlah layak untuk tidak bagi nafkah dan sebagainya. Ya. Baik, kita ada seorang lagi pemanggil tuan Cik ya. Rosman ya dari Negeri Sembilan. Hello. Silakan. Rosma. Puan Rosma. Puan Rosma, ya, sila Puan Rosma. Hello, Assalamualaikum Puan Rosma. Hello. Okey, terputus. Baik. Okey, kita ini ruang masa yang kita ada ya. Jadi dalam keadaan begini ya, gantung tak bertali ni, seumpama yang kita dah bincang secara ringkas tadi, ada hak-haknya yang boleh dituntut oleh mana-mana isteri ataupun suami. Ya, andai kata mereka ditinggalkan oleh isteri ya. Tapi istilahnya kalau suami itu bukan gantung tak bertali. Gantung bertali ini dirujukkan kepada para isteri. Sebab kalau suami ini, kalau isteri
isteri itu tinggal, ada juga suami-suami yang nakal, dia cari yang baru. Yalah, Tak apalah awak nak tinggalkan saya, pergilah. Saya boleh Baliklah cari dia yang baru yang lagi sebab saya ada kuota 3 lagi kan. Tetapi isteri dia tak ada sebegitu. Tak ada pilihan begitu. Dari segi hukumnya tak boleh buat begitu. Cumanya nasihat saya, boleh pergi ke mahkamah, mana-mana isteri yang dalam keadaan sebegini, buat tuntutan di mahkamah. Mengadu kepada pihak pendaftar, mengadu kepada pihak hakim, keadaan yang dialami dan buat tuntutan, insya-Allah ya. Okey, kita ada Puan Rosmah tadi kembali. Kembali Puan Rosmah. Tadi dah terkedu Ya, Puan sekejap Rosmah. tapi silakan soalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Teruskan Puan. Puan Rosmah. Saya Rosmah dari Negeri Sembilan. Ya. Saya nak menanya lah, Encik. Saya ni dah puas bertahan dengan suami saya. Dia asyik sumpah serana saya je. Allahu Akbar. Dia macam dia cakap macam tak berlapik. Dia cakap suka hati dia bercakap saya ni dah tahan lah dekat untuk anak-anak saya. Baik. Tapi dia dah tak larat lagi. Bila saya ajak pejabat gading, awak tunggu sana, dia kata gitu. Tapi bila masanya dia tak nak pergi. Saya nak minta pendapat lah, Encik. Macam mana saya nak cakap ni? Saya pun sedih jugalah. Tak nak kesian anak-anak saya. Saya kata gitu. Tapi dia baru-baru ni dia cakap saya dia mampus cakap gitu. Saya tak tahan. Lepas tu saya dengar dekat Selamat Pagi Malaysia ni, saya nak pergi telefon tu. Macam mana pendapat Encik? Ya. Okey, itulah dia. Alhamdulillah. Baik. Kerana mulut badan dia. Iyalah. Macam dilema rumah Macamnya tangga Puan ya. Rosmah ya. Tata Puan Rosmah pun tengah tengok TV dengan suami kan maknya. Allahu Akbar ya. Itulah keadaannya asam garam dalam rumah tangga kan. Kita ingatkan jiran-jiran kita tu harmoni je suami isteri. Kita pula tak ada kan. Asyik makan hati, memendam rasa je kena sumpah seranah dengan suami ya. Kesian Puan Rosmah ya. Cuma dalam keadaan begini saya rasa saya faham ya. Puan Rosmah mungkin tak sampai peringkat nak berpisah dengan suami. Cuma dia rasa sampai bila suaminya nak berubah daripada segi perangai. Dalam perkara begini boleh mengadu ke Jabatan Agama Islam ya. Dapatkan kaunseling. Kaunseling itu bukan bermaksud nak pisah tau. Kaunseling itu adalah juga satu medium yang bertujuan untuk memastikan pasangan kita ni faham asas-asas perkahwinan, apa tujuan perkahwinan, apa yang perlu dilakukan dalam perkahwinan, apa ciri-ciri sebagai suami, tanggungjawab sebagai suami ya. Kadang-kadang suami ini pun terlupa. Kadang-kadang suami ini walaupun mungkin dia bekerja letih, dia lepaskan kegeraman itu kepada isteri. Dekat sana tak boleh sebab ada bos dan sebagainya. Jadi kita kena tahu ya. Cumanya Puan Rosmah, andai katakanlah ya dalam sampai peringkat memang tak boleh nak selesai dah. Dah guna segala kaedah. Dah jumpa dengan Jabatan Agama Islam untuk kaunseling, dah minta nasihat dengan adik-beradik, dah minta nasihat dengan mak ayah mentua, dah nasihatkan suami, anak-anak pun pernah bagi nasihat, bagi teguran, tak boleh juga, maka pilihan yang ada adalah bersabar. Dan kalau dah tak boleh sabar juga, maka memang ada hak untuk Puan Rosmah membuat permohonan di mahkamah tuntutan ya. Cuma saya doakan tak sampai ke peringkat tu. Sebab mungkin suami ini benda lain semua bagus, cuma mulut aja. Ada suami yang begitu, mulut je. Mungkin kalau nak masak tu bagi pedas sikit. Ada suami ni dia suka cakap terang. Ada orang ni dia memang suka begitu kan. Tapi yalah bila dah sebantal itu mungkin fahamlah karakter dah lama kan. Jadi kena sabar, dan juga kalau dah peringkat dah tak boleh sabar, maka pilihan itu ada di Puan Rosmah. Saya rasa Puan Rosmah tahu nak buat apa. Cuma dia nak berkongsi. Dia dah macam mana lagi tempat nak rujuk kan, nak buntu kan. Mudah-mudahan adalah penyelesaian di sana kan. InsyaAllah. Baik, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih Tuan Fazrudin Yusof, peguam syar'i kita dalam Fasyidah pada kali ini. Nanti kita akan cubalah kalau ada ruang masa lain kita akan bawakan topik-topik juga yang berkaitan dengan dilema rumah tangga. Banyak lagi yang gantung bertali tak bertali, kita akan bawakan dalam perkembangan lain.